tidak ada satu kestabilan politik nampaknya di kalangan ketika itu, di kalangan mereka. Sama ada kegagalan mereka untuk membentuk satu kesepakatan yang mantap untuk memerintah negara ini, ataupun sebab mereka tidak dapat melaksanakan janji-janji pilihan raya yang telah mereka kemukakan semasa dalam... Pin boleh? Pin. Ya. Ya. Sikit je. Okey. Terima kasih kepada sahabat saya Rompin. Terima kasih Tuan Speaker. Nak tanya satu. Tadi Rompin kata masa PH meminta tidak ada kestabilan politik. Adakah setelah berlakunya langkah Sheraton dan telah membentuk kerajaan, berlakunya kestabilan politik? Itu yang pertama. Yang keduanya, itu babak kedua. Yang keduanya YB, kalau PH tidak langgar, apa dikatakan langgar manifesto, memang parti yang lompat ni takkan langgar manifesto. Sebab tidak ada manifesto banyak langgar. Sekali terima kasih. Tak, itu saya bab kedua nanti. Bab kedua saya nak cerita nanti. Spang ni cepat sangat mengambil kesimpulan. Ya. Jadi apa yang saya harapkan adalah satu two-party system dalam negara kita. Dan Presiden PKR pun ada di sini, yang lama dalam politik. Dia tidak akan berlaku kestabilan jika Presiden parti yang besar bukan Perdana Menteri. Dan sekarang pun berlaku sedemikian juga. Perdana Menteri bukan Presiden parti. Dia hampir yang sama. Sebenarnya kalau kita analogi ini kita melihat kembali, ya. Presiden PKR, parti yang terbesar, bukan Perdana Menteri. Dan sekarang suasana ini berlaku sedemikian rupa. Dan kestabilan itu akan berlaku ketika itu di mana PH tidak dapat membuat dasar-dasar yang sepatutnya dibuat oleh Presiden parti mengemali satu pemerintahan, jadi berlakulah keadaan yang tidak stabil. Apatah lagi saya harus secara jujur mengatakan bahawa manifesto pilihan raya tidak dilaksanakan dengan begitu baik. Akhirnya rakyat akan memberontak, rakyat akan menimbul satu keadaan yang tidak stabil dalam masyarakat kita. Dan di kalangan parti ketika itu juga tidak mampu untuk membuatkan dasar-dasar yang lebih toleransi. Sebagai sebuah negara Malaysia yang berbagai bangsa dan agama, dasarnya harus toleransi dan harus melihat daripada sejarah, harus melihat perlembagaan itu sendiri sebagai tonggak kepada pemerintahan negara, dan bila dia keluar daripada lari itu akan berlakulah kestabilan yang tidak stabil. Dan seterusnya akan berlaku lagi perubahan. PN memerintah. Ya. Tidak juga stabil. Rompin, boleh saya tanya? Ya. Boleh saya tanya? Kalau bagi masa sikit je, saya nak tanya sikit je. Ya. Baik, terima kasih Datuk Speaker. Rompin memberikan gambaran bahawa Kerajaan Pakatan Harapan ditolak oleh rakyat. Kononnya oleh kerana tak melaksanakan manifesto. Tapi itu bukan hakikat dan kebenaran. Jatuhnya tak stabil, bukan ditolak oleh rakyat. Ya. Tadi disebut rakyat akan memberontak dan sebagainya. Hakikatnya PH jatuh oleh kerana pengkhianatan. Dan lompat parti ni, poin saya yang terakhir ya, lompat parti ni takkan berlaku kalau UMNO dan PAS tak sekongkol dan sanggup terima kata-kata ni untuk membentuk kerajaan. So saya harap pembahas-pembahas sama ada daripada PAS ataupun daripada UMNO janganlah berlagak macam hero nak mempertahankan mandat. Rakyat, kamulah yang telah mengkhianati mandat rakyat kerana kamu telah menerima kata-kata ini untuk membentuk kerajaan. Sedangkan kamu tahu rakyat telah memberi mandat kepada Pakatan Harapan. Apa pandangan Rompin? Analogi saya begini. Suasana itu akan timbul bila desakan daripada rakyat bawahan ini. Ahli parlimen tidak akan berani. Mana ada desakan daripada rakyat? Mana ada desakan daripada rakyat, Tuan? Ya, rakyat sanggup terima PH.
dan manifesto sedang dilaksanakan. So janganlah ubah history, nak ubah sejarah. Saya membuat Itu tak analogi betul. secara rasional dalam Dewan Yang Mulia ini, kenapa perlunya satu kestabilan politik, two-party system, dan dari segi budaya, dari segi perlembagaan, agama, perkara-perkara yang sensitif tidak harus dipermainkan. Bagi membentuk satu kerajaan yang stabil, secara segi budayanya, perlembagaannya harus melihat dan jangan sentuh perkara-perkara yang sensitif. Sikit tak Rompin. Ya. Saya terima kasih untuk Yang Ketua. Pada awal saya memang tertarik dengan penghujahan Rompin ini, ya, yang mengakui setelah kalahnya UMNO dan UMNO tumbang dengan hanya tinggal 49 kerusi dan hari ini tinggal 39 selepas 10 melompat, kita berdepan dengan satu lanskap politik yang baru, two-party system. Cumanya dalam naratif butiran Rompin tadi menyalahkan Pakatan pula kerana ia belum lagi ditolak rakyat. Rakyat akan tolak selepas 5 tahun dalam pilihan raya. Yang tolak, yang rompat, yang khianat adalah Pagoh dan Gombak dan kawan-kawan. Jadi apabila UMNO dan PAS bersukongkol, itulah gagalnya kita membina dua parti sistem dan Rompin yang Rompin mahukan. Itu naratif yang sebenarnya Rompin. Terima kasih. Dia juga silap. Saya tidak menyalahkan Pakatan Harapan. Saya katakan suasana politik ketika itu dan saya bandingkan ketika itu dan ketika sekarang ini. Bagaimana kalau kita melihat sebuah parti seperti UMNO yang hanya 49 kursi menjadi Perdana Menteri, oleh kerana suasana dalam keadaan normal, dia tidak akan berlaku. Dia tidak akan berlaku dalam keadaan normal. Dalam sistem demokrasi biasa tidak akan berlaku. Tetapi suasana politik negara, kekacauan politik dalam negara, membolehkan perkara itu berlaku. Kerana kehendak demi kestabilan politik, parti-parti seperti PAS, seperti Bersatu dan parti-parti lain merasakan perkara utama sekarang adalah menentukan kestabilan politik dan menerima Perdana Menteri dari parti UMNO yang hanya 49 kursi. Ketika ini. Betul Rompin, betul. Kamilah yang mengutamakan kestabilan takkan politik dengan stabil. MOU yang kami tanda tangani. Sebab Itu itulah, sebenar-benarnya adalah hujah kami. Ya, saya nak sambung ni. Menstabilkan dan Belum. Sebab itulah, menuruti titah Paduka ya, Agung. sebab itulah Presiden Ketua Pembangkang dengan kemuliaan hatinya, ya, sanggup menandatangani satu perjanjian persefahaman